Dah record dah? Dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next slide. Laporan berita banjir. Ahli kami terdiri daripada Nur Ilya Darwishah binti Jeffrey Nur, Ni Abdul Syahmi Daniel bin Abdul Kadir Hilmi, Nurul Ashura binti Abdul Jalal, Muhammad Farid Mustaqim bin Sa'adon. 4 orang. Isi kandungan kami: maksud banjir, kategori banjir, cara atasi banjir, video penyakit bawaan air dan makanan, carta dan graf dan kesimpulan. Next. Okey, apa itu banjir? Banjir merupakan bencana yang paling kerap berlaku di Malaysia. 97% air di bumi merupakan air laut. 0.014% di tasik, sungai, bawah tanah dan di udara. Merupakan limpahan air berlebihan bagi sesuatu sistem saliran. Bencana banjir dikategorikan kepada 3: banjir kilat, ribut tropika dan banjir monsun. Assalamualaikum, nama saya Nur Ilya Darwishah binti Jeffrey Nur. Saya akan bentangkan tentang kategori banjir. Kategori banjir ni dia terdapat beberapa kategori, antaranya ialah banjir kilat, banjir monsun dengan banjir pantai. So banjir kilat ni kita diketahui oleh orang ramai dah, semua memang dah tahu tentang banjir kilat ni. Banjir kilat ni antara bencana alam yang kerap berlaku dekat negara kita yang membawa kepada kematian juga. So banjir ni selalu berlaku dekat kawasan pembangunan. Ini kerana kawasan ni kerap berlaku pembuangan sampah merata-rata yang menyebabkan longkang tersumbat dan air tak mampu untuk mengalir. Tapi banjir ini adalah banjir yang akan surut dalam masa yang singkat. So seterusnya ialah banjir monsun. Banjir monsun ni pula berlaku dalam tempoh spesifik, iaitu pada musim tengkujuh timur laut dari bulan Oktober sehingga bulan Februari, dan musim tengkujuh barat daya yang kebiasaannya bermula pada bulan Mei sampai Ogos. Antara negeri-negeri yang banjir akibat hujan monsun ni, kalau tengkujuh timur laut, dia adalah negeri-negeri pantai timur. Contohnya macam Kelantan, Terengganu, Pahang, lepas tu Sabah dan Sarawak. Kalau banjir yang berlaku di negeri Perlis dan Kedah, ni diakibatkan oleh hujan monsun tapi tengkujuh barat daya. Next ialah banjir pantai. Banjir pantai ni kejadian dia ialah air pasang besar, dan banjir pantai ni adalah kejadian normal yang berlaku 2 kali setiap bulan. Tempoh masa kejadian air pasang besar ni lazimnya adalah selama 3 hari. Walau bagaimanapun, kejadian air pasang besar yang ni disertai oleh ombak kuat dan angin kencang adalah fenomena yang menyebabkan berlakunya limpahan air laut. So kejadian banjir pantai ni ialah pertembungan hujan lebat di antara darat, dan pengaruh air pasang ini pula menyebabkan berlakunya banjir di kawasan yang rendah. So antara lokasi-lokasi pantai ini terdedah terus kepada pukulan ombak ketika air pasang dan terkikis akibat tiada perlindungan semula jadi oleh hutan bakau. Akibatnya, kawasan ini dia amat beresiko untuk dilanda kejadian banjir pantai, khususnya ketika air pasang besar lah. So terdapat 5 daerah yang terlibat dalam fenomena air pasang ini dekat negeri Selangor, iaitu daerah Sabak Bernam, daerah Kuala Selangor, daerah Kelang, daerah Kuala Langat dan daerah Sepang. Next slide. Okey, ini adalah cara atasi banjir.
Okey, cara pertama ialah mempertingkatkan sistem peparitan utama. Sistem peparitan ni dilihat merangkumi subsistem dan sistem pertempatan lah. So sistem peparitan ni sewajarnya diselaraskan bersama perancangan sistem pembangunan. Kalau yang cara kedua pula ialah memperkuatkan kuasa undang-undang. Pihak berkuasa ni perlu menambahbaikkan undang-undang seperti mengenakan denda kepada pesalah yang suka membuang sampah merata-rata sehingga sebabkan longkang itu tersumbat. Cara ketiga ialah bersihkan saluran air secara berkala. Hal ini perlu dilakukan bagi memastikan saluran air kotor tu tidak tersumbat. Cara ini penting untuk mengelakkan banjir daripada kerap berlaku. Cara yang terakhir ialah buang sampah pada tempatnya. Setiap pihak perlu mempunyai rasa tanggungjawab dengan membuang sampah pada tempat yang betul dan tempat yang disediakan. Itu sahaja daripada saya. Saya akan pass slide seterusnya kepada kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk part saya Muhammad Farid Mustaqim Sa'dun. Okay, yang terdapat dekat sini ialah video penyakit bawaan air dan makanan. So, boleh mainkan video. Aku tutup voice. Ingat. Oh, dengar lah. Berikut adalah sedikit video daripada kami lah untuk sedikit penerangan bahawa bawaan air dan makanan ini adalah penting untuk kesihatan dan untuk masyarakat ketika alami banjir. Okey, kita dulu sedikit daripada video yang kami buat. So, seterusnya, slide seterusnya ialah data dan draft. Kos kerugian banjir 2021 yang kita dapat dilihat. Yang pertama, aset awam dan infrastruktur 33% sebanyak itu.
Yang kedua ialah pertanian 2%. Yang diikuti yang ketiga ialah perbuatan 15%. Yang keempat adalah permis perniagaan ialah 8%. Dan kenderaan 16%. Dan yang terakhir ialah tempat kediaman. Ini adalah carta dan graf lah pada tahun 2021. Kita dapat lihat banjir yang mengapi. So untuk yang next slide saya akan berikan kepada presentation atau kawan saya sendiri lepas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Asyarah binti Habib Jalal dan nombor matriks A20073. Saya akan sambung mengenai tempoh banjir maksimum bagi tahun 2021. Seperti yang dilihat di sini ada beberapa carta yang berkenaan dengan tempoh banjir lah. Antara contoh yang kita boleh lihat adalah pada jam Perlis ada 4 negeri yang telah ditempuh oleh banjir lah. So ini ada beberapa carta yang boleh dilihat. Seterusnya boleh ke next slide. Seterusnya saya akan ulaskan tentang kesimpulannya lah. Okey, so hujan dan banjir merupakan fenomena alam. Juga kesedaran banjir penting dan harus ada dalam diri masing-masing lah. Okey, so kita mestilah menghargai sumber alam dan juga masalah bencana alam hanya dapat ditangkis dan dibendung melalui rancangan kerajaan yang ampuh lah. Okey, bersama-sama dengan kerjasama daripada semua pihak dan juga pihak baik golongan ibu, bapa maupun golongan remaja lah. Itu adalah bagi kesimpulan bagi topik kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.